Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana dijanjikan di dalam siri 2, siri ini akan membincangkan kawalan risiko. Macam mana nak kawal risiko tu? Tertakluk kepada kesesuaian, keberkesanan dan boleh dipraktikkan. Langkah kawalan perlu dilaksanakan di 3 titik utama. Di manakah titik-titik tersebut? Titik-titik tersebut adalah punca hazard, laluan hazard dan pihak yang terjejas. Bagaimanakah melakukannya? Sebelum menentukan langkah kawalan, hierarki kawalan perlu difahami dengan betul dan jelas. Hierarki kawalan, apa tu? Hierarki kawalan adalah urutan pilihan langkah kawalan bagi mengawal risiko berdasarkan urutan keutamaan. Apakah pilihan dan urutan keutamaannya? Hierarki kawalan menetapkan penentuan langkah kawalan hazard dan risiko perlu mengikuti urutan berikut, iaitu penghapusan, penggantian, pengasingan atau kawalan kejuruteraan, kawalan pengurusan, dan peralatan perlindungan peribadi. Urutan tersebut adalah mengikut keberkesanan. Pilihan yang paling atas adalah yang paling berkesan, dan pilihan yang paling bawah adalah pilihan yang paling kurang berkesan. Bagaimanakah hendak menggunakan hierarki tersebut? Bagi memudahkan pemahaman, saya menggunakan analogi pertunjukan harimau di sirkus. Punca hazard ialah harimau. Pihak yang terjejas kemungkinan pekerja dan juga orang-orang lain yang berada di sekitar. Manakala ruang atau jarak di antara punca dan pihak yang terjejas ialah laluan hazard. Di dalam keadaan sebenar, laluan termasuk ruang atau jarak di antara punca hazard dengan pihak yang terjejas atau peranti yang mengalirkan tenaga berbahaya daripada punca kepada pihak yang terjejas. Sebagai contoh, wayar elektrik yang mengalirkan tenaga elektrik voltan tinggi adalah laluan bagi hazard dari punca kepada pihak yang terjejas. Langkah pertama yang perlu dilakukan bagi menentukan langkah kawalan ialah melihat kemungkinan melaksanakan langkah kawalan di punca hazard. Berbalik kepada analogi tadi, soalan pertama yang perlu ditanya dan dijawab ialah, adakah punca hazard, iaitu harimau, boleh dihapuskan dari pertunjukan sirkus? Untuk menjawab soalan tersebut, beberapa soalan lanjut perlu ditanya dan dijawab. Antaranya, apakah kesan sampingan sekiranya harimau tersebut dihapuskan? Adakah orang ramai masih berminat untuk mengunjungi sirkus atau di sebaliknya? Sekiranya ia tidak menjejaskan minat orang ramai, harimau tersebut mesti dihapuskan. Jika ia menjejaskan minat orang ramai, harimau tersebut tidak boleh dihapuskan kerana ia akan menjejaskan perniagaan sirkus. Senario yang sama juga perlu dipertimbangkan di dalam keadaan sebenar di tempat kerja. Punca hazard mesti dihapuskan sekiranya ia tidak menjejaskan kecekapan, kualiti dan produktiviti serta perniagaan organisasi. Sekiranya penghapusan menjejaskan kecekapan, kualiti dan produktiviti serta perniagaan organisasi, punca hazard tidak boleh dihapuskan. Apabila punca hazard dihapuskan, risiko turut terhapus. Ketidakupayaan untuk menghapuskan punca hazard menyebabkan risiko tetap ada. Pilihan seterusnya di bawah hierarki kawalan iaitu penggantian perlu diberikan perhatian serius. Bagaimanakah pula untuk melaksanakan langkah kawalan penggantian? Penentuan langkah kawalan di bawah penggantian akan dibincangkan di siri berikutnya.
Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.